Okey, sambung tema yang kedua bagi penggal yang ketiga, STPM. Okey, dalam tema bertajuk transformasi masyarakat. Okey, kita berada di dalam topik 2.1 iaitu perluasan kuasa asing. Okey, di mana di sini pelajar ada dua objektif, iaitu perlu membincangkan faktor faktor campur tangan Inggeris. Kenapa Inggeris boleh campur tangan ke tanah Melayu atau negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak, dan juga cara perluasan kuasa asing di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, bila sebut negeri-negeri Melayu ini boleh dibahagikan kepada dua. Dan sekali lagi, calon perlu faham dengan jelas bahawa negeri-negeri Melayu ialah negeri-negeri yang ada raja atau sultan sahaja. Okey, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura adalah negeri apa? Negeri-negeri selat. Okey, sebab ketiga-tiga negeri ini telah diserahkan oleh sultan, iaitu Pulau Pinang diserahkan oleh Sultan Kedah kepada Sir Francis Light, manakala Johor diserahkan oleh Sultan Johor kepada Stamford Raffles, dan Melaka akan diserahkan kepada British oleh Belanda menerusi persetiaan Inggeris-Belanda 1824. Okey, jadi jangan terkeliru. Abad ke-19, tahun 1800 ke atas, Pulau Pinang dan Singapura confirm di luar daripada sukatan kamu. Faham? Okey. Perkara yang seterusnya, negeri-negeri Melayu boleh dibahagikan kepada dua, iaitu semuanya ada 9 negeri-negeri Melayu. Okey, dua ialah negeri-negeri Melayu bersekutu, terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, kalau kita lihat perluasan atau cara perluasan kuasa asing di negeri-negeri Melayu bersekutu, Inggeris akan campur tangan satu demi satu negeri di sini. Okey, iaitu bermula di negeri Perak seawal tahun 1874 dan berakhir di negeri Pahang pada tahun 1888. Okey. Kemudian kita ada satu lagi negeri, iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu boleh dipecahkan kepada dua, iaitu negeri-negeri Melayu Utara dan juga Johor. Negeri-negeri Melayu Utara terdiri daripada Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan satu persamaan bagi keempat-empat buah negeri ini, iaitu negeri-negeri Melayu Utara, ialah negeri-negeri ini berada di bawah penguasaan Siam. Sebab Siam mendakwa negeri-negeri ini adalah di bawah naungannya. Manakala Sultan di negeri-negeri ini pula mendakwa mereka adalah pemerintah yang bebas. Okey, kita biarkan. Jadi, cara perluasan kuasa asing ke negeri-negeri Melayu ini berbeza sikit. Okey, perbezaannya, Inggeris akan pergi ke Perak, Inggeris akan pergi ke Selangor, campur tangan, betul? Tetapi bagi negeri-negeri Melayu Utara, Inggeris tak perlu pergi ke Perlis, Kedah, Kelantan atau Terengganu. Dia cuma akan buat perjanjian dengan Siam. Dan menerusi perjanjian ini, keempat-empat buah negeri ini akan dipindahkan dari penguasaan Siam kepada penguasaan Inggeris. Jelas? Okey. Jadi dalam kelas yang lepas, iaitu dalam kelas malam ataupun video yang pertama, okey, cikgu telah menerangkan atau kita telah membincangkan mengapa berlakunya perubahan sikap Inggeris terhadap negeri-negeri Melayu Utara mulai dekad akhir kurun ke-19.
Okey, sebenarnya esei yang dibincangkan dalam video yang pertama ini sudah cukup untuk kamu membolehkan kamu menjawab campur tangan Inggeris di negeri Melayu Utara. Okey, iaitu kalau kamu lihat di sini persaingan Anglo-Perancis yang berkurangan. Jadi apa yang berlaku? Okey, kamu tulis. Okey, menyebabkan walaupun Anglo-Perancis kekurangan, wujud pula beberapa kerajaan kuasa Eropah baru yang sedang meninjau di Asia Tenggara, Jerman, Rusia dan Amerika Syarikat. Jadi sebab kebimbangan ini, Inggeris akan mementerai perjanjian sulit 1897. Kamu boleh tambah kat situ saja. Faham? Okey, menerusi perjanjian ini, Siam berjanji tidak akan menyerahkan satu darjah utara garis khatulistiwa dan sebla-bla-bla tu kamu kena ikut daripada buku kepada mana-mana kuasa asing tanpa kebenaran Inggeris. Ini untuk menjamin bahawa kuasa asing tidak akan bertapak di tanah Melayu. Kemudian peristiwa R.W. Duff pula menyebabkan Inggeris akan membuat satu pengisytiharan. Pengisytiharan yang dikenali sebagai Pengisytiharan Inggeris Siam 1902. Dalam pengisytiharan ini apa yang akan berlaku? Okey, sebab Sultan Kelantan bertindak suka hati, dia serahkan 2/3 daripada negeri Kelantan ataupun 2000 kaki persegi daripada negeri Kelantan kepada siapa? Bukan 2000 kaki meter. Kepada Duff Development Syndicate ataupun Duff Development Company, betul? Jadi untuk mencegah di masa depan Sultan Kelantan ataupun sultan-sultan di negeri-negeri Melayu Utara bertindak bebas, okey, British telah memaksa Siam dan menerusi pengisytiharan Inggeris Siam 1902 untuk apa? Melantik seorang penasihat Siam. Maksudnya penasihat Siam ni adalah dibayar gaji oleh Siam lah, kerajaan Siam yang lantik. Tetapi berbangsa Inggeris. Jadi dia akan setia kepada mana? Okey, dia contohnya, okey, kamu pelajar sekolah Dato' Ahmad. Okey, katakan sekolah Bukit Jalil pinjam kamu. Okey, pinjam kamu untuk satu kejohanan sukan. Di peringkat akhir tiba-tiba yang akan bertembung dengan kamu ialah pelajar Dato' Ahmad. Jadi kamu akan lebih setia kepada Bukit Jalil ataupun Dato' Ahmad? Persoalan dia, boleh faham? Okey, macam itulah. Okey, keadaan dia. Jadi walaupun penasihat Siam tapi bangsa Inggeris. Okey. Jadi yang ni untuk mencegah Sultan Kelantan daripada bertindak suka hati dia lah. Okey. Semua ni berlaku dan kemudian di akhir sekali kita lihat yang Raja Chulalongkorn, betul? Masalah yang dihadapi oleh Siam dari segi kewangan dan sebagainya. Lepas tu Chulalongkorn tak puas hati dengan hak wilayah asingan semua ni, menyebabkan termenterainya perjanjian Bangkok 1909. Kalau kamu tulis yang tu pun, ambil isi daripada esei semalam, kamu tulis pun dah kamu cukup untuk kamu menjawab soalan tersebut. Hari ini kita pergi ke satu tahap sebab kaedah pemeriksaan kamu ialah kaedah rubrik. Sejauh mana, sedalam mana pengetahuan kamu tentang sesuatu peristiwa akan membantu kamu untuk mendapatkan markah yang lebih. Kita pergi ke satu tahap yang lebih tinggi sedikit. Kita akan menilai ataupun melihat satu demi satu perjanjian yang mendekatkan Inggeris kepada negeri-negeri Melayu Utara. Ataupun dalam erti kata lain yang apa? Yang menyingkirkan Siam daripada negeri-negeri Melayu Utara. Jadi kita lihat contoh soalan dia. Okey, kita lihat contoh soalan dia di sini. Okey.
jelaskan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Inggeris, yang mendekatkannya dengan negeri-negeri Melayu Utara sehingga tahun 1909. 1909 ialah tarikh tementerainya perjanjian Pangkor. Salah, betul. Aida, kamu betul. Cikgu tersalah cakap. Bukan perjanjian Pangkor, perjanjian Bangkok. 1909 ialah perjanjian Bangkok. Bukan Pangkor. Okey. Pendahuluan. Inggeris mengambil sikap tidak aktif terhadap negeri-negeri Melayu Utara hampir-hampir di sepanjang kurun ke-19. Okey. Kurun ke-19 tahun dia 1800 penuh tak aktif sebab perjanjian Bangkok ditandatangani tahun berapa? 1909. Kurun ke berapa tu? 1900 kurun ke 20. Betul? Okey. Kalau 19 tolak, jadilah tolak 1. 19 tolak 1, 18 tambah 0, 0. Abad ke-20 tolak 1 jadi 19 tambah 0, 0. Faham? Okey. Jadi apa yang dia bagi tahu, abad ke-20 baru negeri-negeri Melayu Utara diperolehi oleh Inggeris daripada Siam. Okey, ini merupakan dasar rasmi kerajaan Inggeris. Matlamatnya ialah untuk memelihara hubungan berbaik-baik dengan Siam kerana kepentingan perdagangan dan untuk memastikan kemungkinan Siam tidak memberi kerjasama kepada Burma atau Perancis. Okey, dapat? Mulai akhir kurun ke-19, sikap Inggeris terhadap negeri-negeri Melayu Utara berubah. Mereka mula memberi perhatian terhadap negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Yang ini semalam kita dah lihat, betul? Faktor-faktor yang membawa kepada perubahan sikap. Tapi ada satu benda baru, Myanmar. Perancis cikgu dah terangkan Pakatan Anglo Perancis semalam. Okey, Myanmar ni berjiran dengan Siam. Okey, Inggeris sedang meluaskan kuasa ke Burma. Myanmar dengan Burma sama. Okey. Untuk meluaskan kuasa dengan Burma, Inggeris terpaksa berperang dengan Burma akan wujud Perang Burma 1, Perang Burma 2, Perang Burma 3. 3 perang. Boleh faham? Okey, 3 siri peperangan untuk membolehkan Inggeris menguasai sepenuhnya Myanmar. Okey, dalam antara itu, bayangkan kalau Siam atau bayangkan kalau Inggeris memusuhi siapa? Siam. Dalam Perancis dengan Inggeris bermusuhan. Perancis dengan Burma, Inggeris dengan Burma bermusuhan. Inggeris dengan Siam bermusuhan. Semua musuh-musuh ni berpakat boleh halau British. Boleh faham? Jadi dia nak halang benda tersebut, dia terpaksa menjadikan Siam sebagai negara penampan. Okey, dia terpaksa berbaik dengan Siam. Okey. Mulai akhir kurun ke-19 sikap ni mula berubah. Kita lihat balik faktor-faktor. Okey, faktor-faktor perubahan sikap. Okey. Iaitu beberapa faktor mempengaruhi sikap Inggeris terhadap negeri-negeri Melayu Utara. Di antara faktor itu ialah kebimbangan terhadap kuasa Eropah lain melibatkan diri di negeri-negeri Melayu Utara. Video yang pertama kamu kena lihat. Pemulihan hubungan Anglo-Perancis juga telah dibincangkan, betul? Dan desakan daripada pemodal negeri-negeri Selat. Okey.
Peranan oleh pentadbir Inggeris seperti Frank Swettenham, Sir Frederick Well serta sikap sultan-sultan di negeri-negeri Melayu Utara yang pada masa itu terlalu gairah untuk membebaskan negeri masing-masing daripada pengaruh Siam. Semua faktor yang dinyatakan tadi, huraiannya telah diterangkan dalam video yang pertama. Okey. Jadi kita tak perlu ulang balik. Semalam kita dah lihat dengan sedetail-detailnya benda tersebut. Okey, sekarang kita lihat rancangan mendapatkan negeri-negeri Melayu Utara. Pihak Inggeris menyusun strategik dengan begitu rapi dan teliti untuk mendapatkan negeri-negeri Melayu Utara. Dengan itu, secara beransur-ansur, mereka mendekati negeri-negeri Melayu Utara. Okey, bukannya dia pergi one shot dapat, sikit demi sedikit. Inggeris melakukan ini dengan cara menandatangani beberapa perjanjian sama ada dengan Perancis atau Siam. Hinggalah akhirnya ditandatangani perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Dengan perjanjian itu, tamatlah pegangan Siam ke atas negeri-negeri Melayu Utara untuk dilepaskannya kepada Inggeris. Nampak para pelajar? Ayat, bagaimana ayat itu diolah. Apa yang kamu belajar semalam satu benda yang luas. Tapi hari ini bagaimana pengetahuan itu diperkecilkan untuk disampaikan kepada pemeriksa. Okey, kamu perlu belajar cara menyampaikan pengetahuan kamu dalam bentuk tulisan kepada pemeriksa. Baru matlamat kamu untuk mendapat keputusan yang cemerlang akan tercapai. Okey, kita lihat. Pertama sekali, yang ni kamu lupa tak jadi masalah. Tapi kalau kamu bagi, lebih baik. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Tapi kalau lupa, tak menjadi kesalahan. Tapi menjadi kesalahan utama kalau kamu lupa 3 perjanjian. Perjanjian sulit. Sini dia tulis rahsia, betul? Pengisytiharan Inggeris Siam dan juga perjanjian Bangkok. 3 ni kamu tak boleh lupa. Okey, kita lihat dulu pengisytiharan Anglo-Perancis tahun 1896. Bagaimana perjanjian ini dapat mendekatkan Inggeris dengan negeri-negeri Melayu Utara. Itu yang penting. Boleh faham? Bukan kandungan perjanjian itu penting. Faham? Apa jua yang kamu belajar, fokusnya mesti masih kepada negeri-negeri Melayu Utara. Jangan fikir perjanjian ini kenapa Anglo-Perancis ni macam tu, tak perlu. Apa kaitan dengan negeri-negeri Melayu Utara? Kamu dah dapat, cukup. Faham? Perjanjian yang pertama ditandatangani oleh Inggeris ialah pengisytiharan Anglo-Perancis yang dimenterikan atau dimenteraikan pada 15 Januari 1896. Okey. Tahun tolong semak. Dengan pengisytiharan itu, kedua-dua kuasa Inggeris dan Perancis bersetuju untuk tidak mara masuk ke Lembah Chao Phraya. Maksudnya dua-dua kuasa dia kata mereka takkan masuk. Jadi Lembah Chao Phraya akan menjadi satu zon bebas. Boleh faham? Pengisytiharan tersebut tidak ada kaitan dengan negeri-negeri Melayu Utara. Bagaimanapun, secara tersembunyi, ia merupakan permulaan bagi Inggeris mendekati negeri-negeri di utara tanah Melayu ataupun negeri-negeri Melayu Utara. Sekali lagi, apa tu negeri-negeri Melayu Utara? Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagaimanapun, secara tersembunyi, ianya merupakan permulaan bagi Inggeris mendekati negeri-negeri di utara tanah Melayu atau negeri-negeri Melayu Utara. Dengan persetiaan ini, Inggeris sudah tidak bimbangkan Perancis masuk ke Siam, terutamanya
di lembah Menam yang menjadi nadi ekonomi Siam pada masa itu. Jadi sekarang dia tak perlu fikir tentang ancaman Perancis terhadap Siam. Boleh faham? Sebab Perancis takkan ganggu dah. Jadi kepentingan Inggeris di Siam takkan terganggu atau takkan terjejas. Okey. Oleh itu, jika berlaku kemerosotan hubungan Inggeris-Siam akibat perubahan dasar Inggeris terhadap negeri-negeri Melayu Utara, mereka tidak bimbangkan sokongan Perancis terhadap Siam atau kemungkinan Perancis menceroboh Siam. Jadi sekarang ni, sebab negeri-negeri Melayu Utara ni Siam yang dah kuah milik dia, betul. Sekarang Inggeris kalau tunjukkan minat, dulu dia takut Siam kecil hati. Bila dia kecil hati, apa yang dia risau? Takut Perancis akan tolong Siam. Satu, sekarang kan Perancis dan British sudah jadi kawan. Mau tak dia tolong Siam? Confirm takkan tolong. Betul? Kedua, dia takut hubungan perdagangan dia di Siam terjejas. Okey? Sekarang boleh terjejas tak? Takkan terjejas. Okey? Mereka tidak bimbangkan sokongan Perancis terhadap Siam atau kemungkinan Perancis menceroboh Siam. Ini bermakna selepas pengisytiharan Anglo-Perancis, Inggeris boleh memberi perhatian kepada negeri-negeri Melayu Utara. Dia selesaikan Perancis dahulu sebelum dia masuk kepada negeri-negeri Melayu Utara secara direct. Boleh faham para pelajar? Boleh faham? Okey. Sekali lagi cikgu tekankan, Anglo-Perancis kamu lupa tak jadi masalah kalau kamu ingat, sangat bermanfaat untuk memperolehi markah tambahan. Boleh faham Aida? Okey. Seterusnya, okey, teruskan dengan perjanjian yang kedua, iaitu Perjanjian Rahsia Inggeris-Siam tahun 1897. Okey, Perjanjian Rahsia, setengah buku akan tulis Perjanjian Sulit. Macam hubungan sulit lah. Apa maksud hubungan sulit? Sepatutnya orang lain tak patut tahulah. Faham? Kalau satu kampung dah tahu itu mereka menjalin hubungan sulit, tak payah kamu guna perkataan sulit. Sebab memang semua orang dah tahu dah. Okey. Jadi perjanjian sulit, kenapa kita panggil sulit di sini? Sebab perjanjian ini melibatkan negeri-negeri Melayu Utara. Okey, tetapi sultan di negeri-negeri Melayu Utara tidak sedar atau tidak mempunyai pengetahuan atau tidak tahu akan wujudnya satu perjanjian sedemikian. Sebab perjanjian ini dimenterai tanpa pengetahuan raja atau sultan-sultan di negeri-negeri Melayu Utara. Boleh faham? Okey, pada 6 April 1897, Perjanjian Rahsia Inggeris-Siam ditandatangani. Okey, Perjanjian Rahsia Inggeris-Siam ditandatangani. Perjanjian ini, apa yang penting sangat dalam perjanjian ini, memulakan satu dasar aktif Inggeris terhadap negeri-negeri Melayu Utara. Okey, satu dasar yang lebih aktif atau lebih serius terhadap negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Menerusi persetiaan ini, Inggeris mengaku secara samar-samar hak Siam ke atas wilayah di selatan Muang Bang Tapan, berhampiran pantai Teni Serim, hingga ke negeri-negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Maksudnya di sini, ini satu sempadan. Boleh faham? Satu sempadan, iaitu sepanjang apa dia? Pantai Tena Serim. Okey, tapi dia mengaku hak Siam secara sama-sama kat situ. Boleh faham? Tapi dia tak mengaku kat bawah dia, iaitu dia tengok dia sehingga saja, sehingga Kedah, Kelantan dan Terengganu.
Terengganu. Sampai kat situ je. Sampai ke Kedah, Kelantan, Terengganu berhenti hak dia tu. Boleh faham? Bawah tu milik siapa? Kamu tengok Okey, perjanjian ini sungguh bermakna kepada Inggeris dalam konteks negeri-negeri Melayu Utara. Secara tidak disedari, Siam mengaku akan peranan dan kedudukan Inggeris berhubung dengan negeri-negeri Melayu tersebut. Inggeris seolah-olah diakui oleh Siam mempunyai kuasa terhadap negeri-negeri Melayu yang berkenaan. Okey, tengok Inggeris seolah-olah diakui oleh Siam. Kenapa? Kita kena lihat butir-butir perjanjian itu sendiri, kita akan dapat pengetahuan yang lebih lanjut. Dikatakan demikian kerana pihak Siam hendaklah memberitahu dan meminta keizinan British terlebih dahulu jika mereka ingin menyerahkan mana-mana kawasan atau bahagian di selatan negeri Siam, termasuklah negeri-negeri utara kepada mana-mana kuasa. Maksudnya di sini, Siam bersetuju dalam perjanjian tersebut, Siam bersetuju tidak akan menyerahkan mana-mana kawasan di selatan Thailand ini kepada mana-mana kuasa asing lain tanpa kebenaran atau izin British. Boleh faham? Boleh faham? Kalau Siam adalah pemerintah bebas, dia boleh serah kepada sesiapa dia nak, betul? Perlu tak dia minta izin British? Tak perlu. Tapi kat sini dalam perjanjian sulit ini, satu perjanjian. Memang milik kamu. Inggeris kata, Inggeris ni pandai buat perjanjian. Memang milik kamu. Saya tak nafikan itu milik kamu. Okey? Tapi kamu jangan serah tanpa kebenaran saya. Boleh faham? Siam pun rasa bila dia kata milik kamu, okey lah. Dia pun setuju. Tapi dia tak ada hak untuk menyerahkan. Okey, dia dah buat terikat dengan satu perjanjian. Tujuan Siam menyetujui butir-butir itu ialah untuk mendapatkan jaminan daripada Inggeris akan membantunya jika diancam oleh mana-mana kuasa Eropah. Maksudnya di sini Siam pun bukan bodoh sangat. Esok kalau Jerman, Rusia ataupun Amerika Syarikat nak juga ataupun mana-mana wilayah mengancam Siam, Inggeris dah bagi jaminan kami akan tolong dari segi bantuan dengan syarat kamu jangan serah tanpa izin British. Walaupun perjanjian itu rahsia, ia diketahui oleh Inggeris dan Siam sahaja. Tetapi ianya sudah cukup untuk Inggeris memulakan dasar aktif terhadap negeri-negeri Melayu Utara. Okey? Boleh para pelajar? Okey? Boleh faham? Okey. Okey, sekarang cikgu sikit. Okey, tak ada dalam di depan ini ya, kamu kena buat catatan tambahan. Apakah syarat perjanjian sulit? Kalau kamu lihat syarat, kamu akan faham dengan lebih lanjut. Menurut perjanjian ini ya, Siam berjanji tidak akan menyerahkan sebarang kawasan ke selatan garis lintang. Okey, Siam berjanji tidak akan menyerahkan sebarang kawasan ke selatan garis lintang 11 darjah utara kepada kuasa lain tanpa keizinan daripada British. Okey, kepada kuasa lain tanpa keizinan oleh British. Okey. Dan British pula berjanji, syarat kedua, akan membantu Siam seandainya kawasan berkenaan diancam oleh kuasa-kuasa asing. Seandainya kawasan berkenaan diancam oleh kuasa-kuasa asing. Nampak? Nampak? Okey, kalau Siam kata tak boleh bagi kat Jerman, Jerman pula kata nak serang, dia tak perlu risau sebab Jerman confirm akan bantu. Okey, macam ni. Kamu masuk ke mana-mana kumpulan gangster, dia minta kamu belasah budak ni, dia kata macam mana kalau dia belasah balik, jangan risau, kami akan backup.
Macam itulah bunyi dia. Faham? Okey. Itu syarat perjanjian Inggeris Siam. Okey, dengan lebih detail sikit lah. Okey. Seterusnya perjanjian Inggeris Sempadan Inggeris Siam 1899. Yang ni cikgu kata boleh kamu ingat ataupun boleh lupakan. Yang ni boleh lupakan sebab cikgu kata 3 kamu kena ingat. Okey, di bawah ni pengisytiharan Inggeris Siam 1902 sangat penting. Yang ni tak sangat. Tetapi kalau ingat lebih baik. Pada tahun 1899 ditandatangani perjanjian sempadan Inggeris Siam. Pada tahun 1899 ditandatangani perjanjian sempadan Inggeris Siam. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan masalah mengenai sempadan di antara Perak dengan Reman. Reman ni nama tempat dah. Okey. Persetiaan ini juga menetapkan sempadan Pahang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, sebenarnya perjanjian ini semata-mata mengenai negeri-negeri Melayu Utara. Kenapa Inggeris begitu bersusah payah untuk menganjurkan rundingan-rundingan? Kalau dia tak ambil berat, dia tak kisah, lantak pilah sempadan mereka kat mana pun, betul? Tapi Inggeris yang ambil berat sangat. Okey, supaya dia nak pastikan Siam tahu di mana limit dia. Okay. Ini menunjukkan minat mereka yang semakin bertambah ke atas negeri-negeri yang berkenaan. Mereka lakukan apa saja yang boleh menonjolkan peranan mereka ke atas negeri-negeri yang terlibat. Okey, ini satu lagi. Jadi Sultan di negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu tengok. Esok kita boleh harapkan British juga kalau something happen. Sebab Inggeris telah menunjukkan seolah-olah mereka memiliki minat. Dan Sultan Kelantan semalam dah diterangkan memang meminta bantuan Inggeris membebaskan negerinya daripada cengkaman Siam. Okey. Seterusnya, perjanjian yang seterusnya, pengisytiharan Inggeris Siam 1902. Okey, pengisytiharan Inggeris Siam 1902. Okey, pengisytiharan ini cikgu rumuskan dahulu sebelum pergi dengan lebih detail. Dia macam ni lah. Tiba satu peringkat Siam mungkin rasa macam betul ke saya berkuasa kepada negeri-negeri Melayu Utara. Inggeris kata kamu memang berkuasa. Pengisytiharan, boleh faham? Macam bagi jaminan memang negeri-negeri Melayu Utara ni milik kamu, Siam. Okey, tapi jangan buat macam ni. Dia isytihar dia punya tapi dia tak ada kuasa. Okey? Boleh faham? Dia macam boyfriend kamu. Memang saya sayang kamu semua ni tapi tak nak kahwin. Maksudnya apa? Dia ada dua maksud, betul? Dia macam tu lah. Banyak sangat tafsiran. Kita teruskan kepada pengisytiharan Inggeris Siam 1902. Okey. Pengisytiharan Inggeris terhadap kekuasaan Siam ke atas, okey, ke atas negeri-negeri Melayu Utara melalui perjanjian rahsia Inggeris Siam tidak memberi kesan kepada negeri-negeri yang berkenaan. Sebab yang ni dianggap rahsia, betul? Bila secara rahsia dia Inggeris bagi tahu memang okey, memang negeri-negeri Melayu Utara ni milik kamu Siam, contohnya. Okey. Tapi jangan bagi tahu sultan-sultan di negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Macam bagi tahu kita dah kahwin tapi jangan bagi tahu sesiapa. Dah boleh faham? Macam itulah ceritanya. Jadi orang lain tak tahu, betul? Jadi bila
wujudnya perjanjian sebegitu, sultan-sultan di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak tahu. Maksudnya mereka masih menganggap diri mereka sebagai pemerintah yang bebas. Sebab Inggeris tak mengakui secara terbuka bahawa dia telah mengiktiraf Siam sebagai mempunyai kuasa terhadap keempat-empat buah negeri ini. Boleh faham? Jadi pengisytiharan Inggeris Siam ni dia lebih kepada Siam pun kenapa tak perlu bagi tahu dia orang? Yang aku pemilik negeri-negeri Melayu Utara. Jadi persoalan, betul? Jadi pengisytiharan Inggeris Siam adalah macam declare kepada orang ramai bahawa Siam bagi tahu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu adalah milik Siam. Macam bagi jaminan. Boleh faham? Okey. Jadi kita lihat. Melalui perjanjian rahsia Inggeris Siam ataupun perjanjian sulit Inggeris Siam tidak memberi kesan kepada negeri-negeri yang berkenaan. Mereka semakin rancak berusaha untuk bebas dari belenggu Siam. Ini ialah kerana butir-butir perjanjian yang ditandatangani di antara Inggeris dengan Siam tidak diketahui oleh sesiapa. Penerangan cikgu dah bagi tadi, betul? Okey, ini ayat yang lebih formal dan teratur. Pihak Inggeris mengambil kesempatan dari keadaan ini untuk membuat satu lagi perjanjian dengan pihak Siam. Ianya dikenali sebagai pengisytiharan Inggeris Siam, ditandatangani pada 6 Oktober 1902. Siam sememangnya, Asma duk fikir siapa? Siam sememangnya boleh bermegah dengan pengisytiharan itu sebab dia declare, betul? Faham? Okey. Siam sememangnya boleh bermegah dengan pengisytiharan itu sebab kamu boleh bagi tahu semua orang. Okey, iaitu orang yang mempunyai hak terhadap negeri-negeri Melayu Utara adalah Siam. Inggeris sendiri mengakuinya. Inggeris dengan nyata mengaku kekuasaan Siam di atas hubungan luar Kelantan dan Terengganu. Okey. Mengaku kekuasaan Siam di atas hubungan luar Kelantan dan Terengganu. Okey, dia kata hubungan luar maksudnya Sultan Kelantan, Sultan Terengganu nak menjalin hubungan luar ke mana-mana, kuasa asing adalah di bawah kawalan siapa? Siam. Juga dipersetujui supaya Siam melantik penasihat-penasihatnya di negeri-negeri Melayu yang berkenaan. Kemudian pula, sekarang ni untuk mencegah sultan-sultan ini bertindak bebas, kita lantik penasihat-penasihat supaya sultan-sultan di negeri-negeri ini, iaitu Kelantan dan Terengganu, akan bertindak mengikut nasihat. Boleh faham, Syafiqah? Okey, kamu lihat perangkap Inggeris yang seterusnya. Okey. 10% daripada pendapatan negeri itu akan diserahkan kepada Siam sekiranya melebihi wang Spanyol 100,000 setahun. Maksudnya kalau negeri ini punya pendapatan 100,000 atau lebih, kalau bawah 100,000 tak payahlah Siam ambil commission. Okey. Siam boleh dapat 10%. Kalau 100,000 dapatlah 10,000. Okey. Kesanggupan Inggeris membuat pengiktirafan itu sebenarnya dibayar oleh Siam dengan harga yang mahal. Dalam perkembangan selanjutnya, Siam dikehendaki menghantar penasihat-penasihatnya di Kelantan dan Terengganu yang terdiri daripada bangsa Inggeris yang tinggal di Siam. Boleh nampak kebijaksanaan Inggeris? Tak apa, kamu lantik, kamulah ada hak terhadap hubungan luar, kamu lantik yang ni, tapi penasihat itu mesti bangsa Inggeris. Jadi dia akan setia kepada mana? Okey, ada tak dia akan buat sesuatu atau bagi nasihat, sesuatu nasihat yang bercanggah dengan kepentingan kerajaan Inggeris? Takkan. Boleh faham? Okey, inilah pengisytiharan Inggeris Siam. Sebab tu Inggeris ni memang cukup pandai dalam membuat
perjanjian. Tanah Melayu dia kuasai penuh sampailah sultan-sultan hilang kuasa melalui perjanjian sahaja. Yang ini kita akan belajar nanti. Okey, cikgu akan terangkan nanti. Okey, di sini jelaslah Inggeris sudah mula memanjangkan kuasanya ke atas negeri-negeri Melayu Utara. Penasihat yang akan dihantar ke Siam oleh Siam itu sebenarnya lebih merupakan penasihat kerajaan Inggeris. Apalah ertinya bagi Siam menghantar penasihat berbangsa Inggeris walaupun penasihat itu pernah tinggal di negara Siam? No point. Okey? Boleh? Boleh? Nampak? Okey. Jadi sulit kamu dah tahu betul pengisytiharan Inggeris Siam 1902 kamu perlu ingat. Di antara itu terpulang pada diri kamu sama ada kamu nak tulis atau tidak. Okey, tapi kalau kamu mampu, kamu boleh ingat adalah cukup baik. Okey. Seterusnya, Pakatan Inggeris Perancis 1904 iaitu 5 tahun lagi untuk Perjanjian Bangkok. Sekali lagi satu pakatan akan wujud. Okey. Yang ini pun telah diterangkan sedetail-detailnya semalam dalam video yang pertama. Jadi kita pergi sahaja. Okey, macam refresh balik pengetahuan kamu. Pada 8 April 1904, Inggeris menandatangani Perjanjian Pakatan Inggeris Perancis. Bila? 8 April 1904. Pakatan ini juga tidak menyebut tentang negeri-negeri Melayu Utara. Okey, tetapi ianya memberi implikasi secara tidak langsung berhubung dengan dasar Inggeris mengenai negeri-negeri Melayu yang berkenaan. Dengan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani seperti yang dibincangkan di atas, Inggeris sudah melangkah begitu hampir untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara. Okey, boleh? Okey, ambil alih negeri-negeri Melayu Utara akan menyempurnakan penguasaan Inggeris ke atas tanah Melayu. Dah hampir dah. Okey, kalau negeri-negeri Melayu Utara dah ambil, di bawah dia dah memang dah ambil Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, atas semua clear. Di akhir sekali, di bawah sekali ada satu negeri bernama Johor. Yang tu kita akan lihat selepas ni ya. Jadi keseluruhan tanah Melayu sudah dikuasai oleh Inggeris. Masalah yang dihadapi oleh Siam. Okey. Okey, masalah yang dihadapi oleh Siam. Okey, terus juga kita kena lihat balik perkara yang sama telah dibincangkan semalam sebelum kita masuk ke Perjanjian Bangkok, iaitu semalam kita dah lihat hak wilayah asingan. Hak wilayah asingan cikgu terangkan dalam kelas yang lepas tak ada kaitan dengan wilayah atau kawasan, tetapi dia melibatkan perundangan. Okey, Siam sendiri mempunyai sebab-sebab yang tertentu yang mendorong menerima tekanan Inggeris supaya menamatkan pegangannya ke atas negeri-negeri Melayu Utara. Okey, selain daripada itu, di pihak Siam pun kita kena lihat kenapa dia bersetuju untuk tanda tangan perjanjian-perjanjian sedemikian. Salah satu sebabnya ialah keinginan Chulalongkorn untuk menamatkan hak kawasan atau hak wilayah asingan yang diberi kepada British di Siam. Hak tersebut diperolehi oleh Inggeris menerusi Perjanjian Boring 1855. Dalam video yang pertama cikgu dah terangkan dengan sejelas-jelasnya. Inggeris tentu tidak mahu menamatkan hak kawasan asingan itu begitu sahaja tanpa sebarang ganjaran.
Satu-satunya ganjaran yang terbaik untuk dapat diberi oleh Siam ialah penyerahan negeri-negeri Melayu Utara. Siam sendiri menyedari akan kegairaan pihak negeri-negeri tersebut untuk membebaskan dirinya dari Siam. Inggeris mau, sultan-sultan negeri-negeri Melayu Utara pula tidak mau Siam. Jadi Siam pula tidak mau bagi hak wilayah asingan. Semua masalah ini boleh diselesaikan menerusi satu perjanjian. Di samping itu, kedudukan ekonomi ketiga-tiga buah negeri itu juga tidak menggalakkan. Pendapatan yang diperolehi oleh Siam dari negeri-negeri ini sudah tidak seimbang dengan masalah yang dicetuskan. Kedah mengalami masalah ekonomi yang agak hebat. Tahun 1904, Siam terpaksa memberi pinjaman berjumlah 2 juta kepada Kedah bagi menampung perkahwinan diraja yang membazir itu. Okey. Waktu tu 2 juta. Faham? Bukan waktu sekarang 2 juta pun kamu boleh buat grand dah. Okey. Jadi perjanjian 1909. Apa nama perjanjian 1909? Tulis perjanjian Bangkok 1909. Okey, ini adalah kemuncak ataupun penyudah penguasaan Siam terhadap negeri-negeri Melayu Utara, dan mulai dari tahun ini negeri-negeri Melayu Utara akan berada di bawah penguasaan Inggeris. Rundingan-rundingan di antara kedua-dua pihak dijalankan. Ketua delegasi Inggeris ialah Ralph Paget, Menteri British di Johor, manakala delegasi Siam diketuai oleh Strobel. Kamu mungkin tanya, kenapa ada Menteri British di Johor? Sebab Maharaja Abu Bakar dan anaknya Temenggung Ibrahim dan anaknya Maharaja Abu Bakar telah melakukan pemodenan negeri Johor. Sebab tu Johor menjadi amat sukar untuk Inggeris kuasai. Boleh faham? Yang itu kita akan belajar di kelas yang akan datang. So kamu kena ambil perhatian sikit lah. Okay? Kenapa boleh wujud Menteri British di Johor? Apa yang berlaku? Cikgu akan terangkan apabila masuk ke topik negeri Johor. Okey, manakala delegasi Siam pula diketuai oleh Strobel. Pelantikan Strobel sebagai ketua delegasi Siam merupakan satu pemilihan yang boleh memberi kesan negatif kepada Siam. Strobel ni daripada apa? Dari negara mana? Kalau tak silap, semalam kita lihat Amerika Syarikat, betul? Okey, pihak Siam boleh mengharapkan beliau mempengaruhi British untuk membuat keputusan yang lebih mengimbangi pihak Siam. Dalam keadaan yang sebenarnya, Strobel didapati lebih berpihak kepada Britain. Perjanjian 1909 menamatkan pegangan Siam ke atas negeri-negeri Melayu yang didominasinya sebegitu lama. Tanggungjawab itu kini berpindah kepada Inggeris. Okey. Kesimpulan. Dengan perjanjian 1909, okey. Dengan perjanjian 1909, okey, sebelum tu baik kita lihat syarat-syarat perjanjian Bangkok. Okey, ada beberapa syarat perjanjian Bangkok. Dan perjanjian Bangkok ni ditandatangani pada 9 Julai 1909 tanpa pengetahuan Raja-Raja Melayu. Okey. Pertama, Siam telah menyerahkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada British. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, British pula akan menyerahkan hak wilayah asingannya di Siam. Syarat yang ketiga, kerajaan Inggeris di Tanah Melayu meminjamkan kepada Siam
sebanyak pound sterling 4 juta untuk membina landasan kereta api di negeri-negeri Melayu Utara. Okey, sebab semalam kita telah lihat British sanggup memberi pinjaman kepada Siam pada kadar yang rendah. Okey, kadar interest yang rendah. Dan akhir sekali perjanjian sulit Inggeris Siam 1897 dibatalkan. Maksudnya esok Siam diancam oleh mana-mana kuasa Eropah lain. Mampus kat Siam lah, dia kena handle sendiri. Faham? Pandai-pandai dia lah. Okey, dibatalkan. Okey, dapat? Jadi kita lihat pula kesimpulan. Dengan perjanjian 1909 bermakna sempurnalah perkembangan pengaruh Inggeris ke atas tanah Melayu. Kesemua negeri di tanah Melayu kini terletak di bawah kekuasaan Inggeris. Selepas perjanjian itu, Inggeris mula menghantar penasihat-penasihatnya ke negeri-negeri yang berkenaan untuk menasihati Sultan dalam semua hal kecuali perkara-perkara mengenai agama Islam dan adat istiadat Melayu. Minta perhatian penasihat di negeri-negeri Melayu Utara, kita tidak akan panggilnya sebagai resident. Takkan panggil lah. Mereka hanya penasihat atau advisor sahaja. Tetapi untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, kita akan panggil sebagai resident. Jadi timbul persoalan, apa beza di antara resident dengan penasihat? Senang saja, jangan rumitkan pemikiran kamu. Apa beza di antara pengetua dengan guru besar? Tugasnya sama sahaja, betul? Dia uruskan semua cikgu, uruskan yang ni, uruskan yang ni. Pengetua di sekolah menengah, guru besar di sekolah rendah, itu sahaja. Okey? Tapi dari segi tanggungjawab dan tugas masih sama. Okey? Pihak Inggeris tidak menghadapi banyak masalah di dalam menempatkan penasihatnya untuk negeri Kedah, Perlis dan Kelantan. Tak timbul masalah. Bagaimanapun penempatan penasihat Inggeris di Terengganu mengalami kelewatan. Hanya pada tahun 1919 barulah Inggeris berjaya meletakkan pentadbirannya di negeri tersebut. Boleh faham? Selepas perjanjian 1909, pihak Inggeris berusaha untuk menggabungkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ke dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Ini akan berlaku nantilah dan akhirnya takkan sampai Perang Dunia Kedua takkan berjaya. Usaha tersebut tidak mendatangkan hasil sehinggalah meletusnya Perang Dunia yang kedua. Okey, yang ini untuk pengetahuan kamu sedikit. Okey, inilah yang berlaku dan inilah bagaimana Inggeris menguasai negeri-negeri Melayu Utara. Okey, kalau ada sebarang soalan kamu boleh tanya. Kalau tidak ada, kita tamatkan. Habis jam berapa?